بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين وحمدا صالحين، حمدا ذاكرين وحمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره وبقداره العظيم، ثم أما بعد. Alhamdulillah, yang dimuliakan Al-Fadil saudara pengurusi majlis, yang dimuliakan Al-Fadil guru kita Ustaz Syakir Nasoha, yang dimuliakan lagi diraikan Al-Fadil Ustaz Sarkawi, Asadullah, singa Allah, singa Islam, para asatizah wal ustazah, hadirin dan hadirat muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah ayat yang berbentuk satu seruan yang ditambah dengan satu tawaran. Pertamanya Allah Ta'ala menyeru kita, wahai orang-orang yang beriman. Yang keduanya, Allah Ta'ala menawarkan kepada kita orang-orang yang beriman dengan tawaran, mahu tak kamu wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada keyakinan kepada Allah, yang ada keimanan kepada Rasulullah, yang yakin dengan janji-janji Allah, mahu tak kamu kalau sekiranya aku tawarkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab siksaan yang sangat pedih. Tawaran itu kata Allah ialah tu'minuna billahi wa rasulihi, kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjuang berjihad pada jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta-harta yang kamu ada, wa anfusikum, dan juga dengan diri serta nyawa kamu, zalikum khairul lakum, kata Allah, demikian itu ialah sesuatu yang lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahui. Benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini sebagai mukaddimah kepada ucapan saya malam ini, untuk sama-sama kita menyedari dan kita mengambil iktibar di atas saranan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri kepada kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah sudah tentu mereka tidak akan mengabaikan tawaran daripada perniagaan yang Allah Ta'ala cadangkan kepada kita sepanjang kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini.
Allah mencadangkan kepada kita perniagaan yang bukan sekadar Allah janjikan kebaikan yang menanti kita di hari akhirat. Bahkan tawaran perniagaan ini adalah tawaran yang akan memberikan kepada kita kejayaan yang paling hakiki. Dan kejayaan yang paling hakiki yang sangat didambakan oleh semua yang mengaku beriman kepada Allah dan agama Allah, iaitulah kejayaan kita apabila Allah menyelamatkan kita daripada azab siksaan di hari akhirat. Wa udkhilal jannata, dan Allah Ta'ala pilih kita untuk dimasukkan ke dalam syurganya. Faqad faz, kata Allah. Dan itulah kejayaan dan keuntungan yang paling hakiki, yang akan menjadi dambaan, rebutan, igawan bagi golongan yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Namun tawaran ini boleh kita jadikan sebagai igawan kita. Boleh kita jadikan sebagai angan-angan cita-cita kita. Dan cita-cita untuk memiliki kejayaan ini adalah cita-cita yang ada syaratnya, kata Allah. Syaratnya tu'minuna billah wa rasulihi. Kamu sebenar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul yang diutuskan oleh Allah. Dan kamu berjuang, berjihad pada jalan Allah dengan harta yang kamu ada, dan juga dengan nyawa dan juga jasad yang kamu ada. Sebab itu jalan perjuangan ini adalah jalan yang dikhazanahkan kepada kita oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Bila kita bicara tentang soal perjuangan Islam, maka perjuangan Islam ini adalah perjuangan yang mesti kita yakini, yang mesti kita imani. Ianya adalah perjuangan yang bukan dimulakan di zaman kita, tetapi perjuangan ini adalah perjuangan yang telah dimulakan pada zaman para Rasul alaihi wassalatu wassalam, sehinggalah wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apabila kita membicarakan tentang soal perjuangan ini, maka wajib juga kita beriman dengan penuh keyakinan kita bahawa perjuangan ini tidak akan sudah ataupun tidak akan diakhiri di zaman kita. Kerana Allah Ta'ala menjanjikan bahawa perjuangan ini akan berakhir sehingga berakhirnya dunia ini, iaitulah kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyusun perjalanan kehidupan dunia ini, dan di dalam dunia ini Allah Ta'ala mentakdirkan akan ada pemimpin-pemimpin Islam yang akan bangun dan membangunkan umat untuk mereka menyedari suntikan perjuangan ini adalah suntikan kewajipan kepada seluruh yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Yang keduanya, wajib juga kita meyakini dengan sepenuh keyakinan kita bahawa sesiapa saja yang mengucap dua kalimah syahadah dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita meyakini ada satu tanggungjawab besar yang terpikul di pundak diri kita, iaitulah amanah daripada Allah untuk kita memperjuangkan agama Allah sehinggalah Allah Ta'ala sendiri mentakdirkan kemenangan agama ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti meyakini Islam pasti akan menang pada satu masa nanti, kerana perkara ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Ta'ala menyebut wa'adallah, dan sesungguhnya wa'adallah, dan Allah Ta'ala telah berjanji Allah pasti akan memberikan kejayaan, kemenangan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, seperti mana Allah Ta'ala pernah memberikan kejayaan dan kemenangan kepada umat-umat yang terdahulu yang dipimpin oleh nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam,
sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pernah memberikan kejayaan kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan ini. Dan ada juga nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah Ta'ala uji mereka dalam perjuangan ini. Mereka bertemu dengan ujian dan kegitiran yang sangat dahsyat. Ada nabi yang dibunuh dengan sangat tragis. Ada nabi yang dibunuh di khalayak ramai, dipancung kepalanya. Ada nabi yang ditangkap kemudian disikat dengan sikat besi yang dilayur di atas api. Kemudian digilis isi nabi-nabi ini hidup-hidup sehingga mereka mati. Ada nabi-nabi yang Allah utus atas muka bumi ini membawa perjuangan Islam ini yang ditangkap kemudian dibunuh di hadapan khalayak ramai sehingga ke tahap tangan dan kaki sebelah kanan diikat dengan pasukan kuda sebelah kanan, tangan dan kaki sebelah kiri diikat pula dengan pasukan kuda sebelah kiri. Akhirnya dilepaskan pasukan kuda ini dalam masa yang serentak. Akhirnya Nabi itu mati dalam keadaan terbelah dua badan. Inilah perjuangan yang Allah Ta'ala rakamkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa perjuangan Islam ini adalah perjuangan yang dimulakan oleh nabi-nabi yang terdahulu, disambung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perjuangan ini ditinggalkan kepada generasi para sahabat. Habisnya generasi para sahabat, perjuangan ini disambung oleh golongan-golongan Islam pada zaman tabi'in, kemudian disambung oleh tabi'ut tabi'in, sehinggalah perjuangan Islam ini betulnya sampai ke tangan kita pada hari ini. Hari ini kita tidak boleh membiarkan betul itu hanya berada di tangan tanpa kita menghayunkannya sambil bersertakan kaki kita yang berlari menuju kepada janji kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam wajib meyakini janji Allah, Islam pasti akan menang. Kerana keyakinan ini telah dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah Nabi ketika mana diuji oleh Allah bertembung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang lelaki Mekah yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik datang bertemu dengan Nabi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan menuju ke Madinah Al-Munawwarah dalam operasi hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Suraqah dalam keadaan dia jatuh tergolek 3 kali daripada kudanya. Kali ketiga dia jatuh di hadapan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi terus tanya kepada Suraqah, "Wahai Suraqah, mengapa bersungguh sangat kamu nak halang kami, wahai Suraqah?" Maka ringkas kata Suraqah, "Wahai Muhammad, mana tak bersungguh aku nak halang kamu, nak tangkap kamu, nak bunuh kamu, wahai Muhammad. Sedangkan tawaran pembesar-pembesar Mekah adalah tawaran yang sangat diidam-idam dan direbut oleh orang-orang Mekah sekarang ini." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalaulah dengan tawaran itu, wahai Suraqah, bersungguh kamu nak halang kami, nak bunuh kami, maka aku juga boleh memberikan tawaran kepada kamu, wahai Suraqah." Suraqah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tawaran apa yang kamu nak bagi kepada aku, wahai Muhammad?" Kata Nabi, "Wahai Suraqah, aku tawarkan kepada kamu satu hari nanti, aku akan kalungkan di lengan tangan kamu, wahai Suraqah, gelang Maharaja Kisra Parsi." Maka kata Suraqah, Muhammad, bagaimana kamu boleh berjanji kepada aku, wahai Muhammad, untuk satu hari nanti kamu akan kalungkan di lengan tangan kananku ini gelang Maharaja Parsi, sedangkan kamu sekarang ni sampai Madinah pun belum tentu selamat lagi. Cerita ni panjang dan saya tak mau habiskan cerita perjuangan ini, melainkan kita nak ambil akibat daripada part itu sahaja. Ulama menyebut memang Nabi SAW pada waktu itu tak sampai lagi di Madinah. Selamat atau tak selamat Nabi, Nabi pun tak tahu lagi. Tetapi janji Nabi SAW, kata ulama,
membuktikan keimanan dan keyakinan Nabi kepada janji Allah, satu hari nanti Islam pasti akan menang atas muka bumi. Bahkan apa yang Nabi tunjukkan melalui pertuturan Nabi, tawaran Nabi kepada Suraqah itu ialah, kata para ulama, keyakinan Nabi mendahului waktu yang Nabi sedang lalui. Nabi SAW tak sampai Madinah lagi. Maknanya kerajaan Islam tak tertegak lagi. Keadaan di Madinah itu pun Nabi tak tahu lagi bagaimana penerimaan orang-orang Madinah. Tetapi Nabi membuktikan keyakinan Nabi kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Hari ini suntikan ini mesti disuburkan dalam diri orang yang mengaku beriman kepada Allah. Wajib kita meyakini Islam pasti akan menang. Dan kemenangan Islam ini, kalau Allah Ta'ala datangkan kepada kita, kita yakin semua umat Islam akan meraihkan kemenangan dan kejayaan ini. Bila Allah datangkan kejayaan ini, Allah datangkan kemenangan Islam ini, maka satu dunia umat Islam akan bergembira menyambut kemenangan Islam ini. Cumanya kata para ulama, orang yang akan bergembira dengan kemenangan Islam ini ada dua. Satunya mereka yang bergembira dalam keadaan mereka tidak berjuang ke arah kemenangan Islam. Yang keduanya, orang yang bergembira dengan air mata dan darah mereka kerana mereka menyumbang ke arah kemenangan Islam. Dan janji Allah kemenangan Islam ini, kata para ulama, seperti mana perahu yang berlayar di atas sungai yang deras mengalir, dan perahu itu sedang berjalan ikut arusnya. Kita kayuh pun dia sampai ke destinasi, tak kayuh dia tetap akan sampai juga. Begitulah janji Allah kepada kemenangan Islam. Jalan ke arah kemenangan Islam, maka Allah Ta'ala susun. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita perlu buat hari ini untuk kita menjemput janji kemenangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Saya ambil kata para ulama di bumi Mesir. Katanya dengan satu kata hikmah yang sangat menggoncangkan dunia pada satu ketika. Kata ulama ini, aqimu daulatal Islam fi qulubikum takum lakum ala ardikum. Katanya yang bermaksud, aqimu daulatal Islam fi qulubikum, dirikanlah kerajaan Islam, dirikanlah daulah Islamiyah itu dalam diri setiap umat Islam. Takum lakum ala ardikum, barulah kamu akan menyaksikan Allah akan dirikan kerajaan Islam di atas muka bumi. Maknanya apa? Dirikan kerajaan Islam itu dalam diri setiap umat Islam. Tugas kita, al-abna'ul harakah, tugas kita para asatidah, tugas kita anak-anak yang mengaji ilmu agama, untuk suntik semangat keyakinan kepada umat Islam di luar sana. Keyakinan kita untuk ditegakkan keyakinan kita itu dalam diri kita. Islam mesti ada, Islam mesti ditegakkan dalam diri kita. Kalau sekiranya kita nak menyaksikan kerajaan Islam itu akan ditegakkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Allah janjinya apa? Kamu yakin kepada kemenangan Islam, maka Allah Ta'ala akan datangkan nusrah, bantuan kepada kemenangan Islam. Allah yang akan tegakkannya sendiri. Bukankah umat Islam kita semua yakin janji Allah kepada mujahidin, janji Allah kepada golongan yang akan memimpin dunia ini ketika mana keadaan dunia ini dipimpin oleh kuasa Taghut ataupun kuasa penentang Islam yang terkuat di dunia. Nabi SAW pernah berjanji kepada kita bahawa, kata Nabi, aku memberikan kabaran gembira kepada kamu. Dengan kabaran gembira apa? Sahabat-sahabat ternanti, apa kabar gembira kali ini daripada Nabi? Maka kata Nabi, ubashirukum bil mahdi. Aku datangkan satu kabaran gembira kepada kamu, iaitulah dengan kemunculan Al-Mahdi, yang kita umat Islam semua meyakini akan kemunculan yang dijanjikan oleh Nabi SAW di akhir zaman. Imam
al-muntazar yang dinanti-nanti oleh umat Islam, iaitulah imam yang bernama Imam Mahdi. Siapapun kita umat Islam, apapun aliran mazhab akidah ataupun mazhab fiqh kita, semua tidak menafikan, meyakini akan kemunculan Imam Mahdi ini. Mengapa disebut oleh Nabi SAW tentang kemunculan Imam Mahdi? Mengapa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini satu hari nanti Allah sendiri akan hantar pemimpinnya. Dan pemimpin ini dipilih dan dihantar oleh Allah untuk melaksanakan tugas, iaitulah tugas melengkapkan perjuangan Islam dan melengkapkan kemenangan Islam ini. Bahkan kita juga beriman akan turunnya Nabi Isa alaihi salam, iaitulah Nabi yang Allah Ta'ala akan turunkan di akhir zaman untuk melengkapkan kemenangan Islam dan membunuh Dajjal laknatullah yang bermata satu. Semua perkara ini kita meyakininya dengan sepenuh keimanan. Maknanya apa? Selagi mana umat Islam percaya, meyakini kemunculan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa alaihi salam, maka selagi itulah kita tak boleh ada sedikit pun keraguan bahawa Islam satu hari nanti pasti akan menang. Cuma persoalannya, apa yang kita buat untuk menjemput Imam Mahdi ini? Apa yang umat Islam buat pada hari ini untuk menjemput kemunculan kemenangan Islam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita nak kebatilan itu sirna atas muka bumi, tetapi Allah memberi syarat. Kalau kamu nak kebatilan, kemungkaran, kezaliman itu terhapus atas muka bumi, syaratnya ada, kata Allah. Apa syaratnya? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Apabila kamu menyatakan tentang kebenaran, maka barulah Allah Ta'ala akan melenyapkan kebatilan. Maknanya apa? Kebatilan itu pasti akan kalah. Kebatilan itu pasti akan sirna. Syaratnya mesti ada perjuangan untuk menyatakan kebenaran. Hari ini kalau orang tak mau menjadi pemula, biarlah kita menjadi pemulanya. Kerana apa? Janji Allah, Islam pasti akan menang. Pemimpin-pemimpin yang akan dihantar oleh Allah untuk melengkapkan kemenangan Islam pasti akan sampai. Dan kalau hari ini orang takut kerana menjaga sensitiviti manusia yang lain untuk berbicara tentang soal ini, biarlah kita yang memulakannya. Kerana umat yang beriman kepada Nabi tidak akan sekali-kali meragui perjuangan Nabi SAW. Inilah perjuangan Nabi. Hadirin sekalian, baru-baru ini dunia memberikan satu perhatian yang luar biasa kepada satu susuk tubuh yang diberi nama Habib Rizik di bumi Indonesia. Setelah mana 3 tahun beliau terpaksa meninggalkan bumi Indonesia, duduk merantau musafir di bumi Arab Saudi. Alhamdulillah, baru-baru ini beliau berjaya pulang di tanah airnya bumi Indonesia. Alhamdulillah, dunia memberi perhatian kepada bagaimana umat Islam di Indonesia melakukan himpunan raksasa semata-mata menyambut kepulangan Habib Rizik rahimahullahu ta'ala wara'ah ini. Dan kalau kita menyaksikan Imam Habib Rizik ini, dia adalah satu susuk tubuh yang mulut dan lidahnya terlalu lantang untuk menyatakan kebenaran. Serangan yang dihadapi oleh beliau dulu sampai ke hari ini dan insya-Allah akan datang tidak akan pernah sirna. Kerana inilah sunnah perjuangan yang telah ditempuhi oleh siapapun yang menyertakan dirinya dalam perjuangan Islam ini. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang menyebut tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu tiada Tuhan yang selayak-layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maka dia adalah seorang pendakwah.
Ini tugas kita. Tak kiralah gelombang Islam itu akan bermula dari mana, tetapi janganlah dalam permulaan gelombang kebangkitan kemenangan Islam ini nama kita tidak disenaraikan dalam gelombang itu. Bagi saya inilah kerugian yang sangat dahsyat yang kita akan lalui kalau sekiranya nama kita, diri kita tidak dipandang oleh Allah dalam kebangkitan perjuangan Islam ini. Hadirin yang saya kasihi, mudah-mudahan Allah memberikan bantuan pertolongan kepada kita untuk kita memimpin ummah, menyuntik kesedaran kepada ummah betapa pentingnya kita meyakini kemenangan yang dijanjikan oleh Allah kepada Islam. Cumanya pelajar-pelajar yang mengaji pondok, kita yang mengaji aliran agama, kita mesti ambil tanggungjawab ini dengan sebesar-besar. Kena sebut dalam diri kita, kalau kita tak mangkit berjuang, kita nak harap siapa yang berjuang. Jangan sampai orang yang tak mengaji agama boleh duduk di hadapan kita untuk memimpin perjuangan Islam, sedangkan kita syarat dengan kitab tapi tak peduli soal perjuangan Islam. Inilah satu perkara yang sangat mengaibkan bagi kita yang mengaji ilmu agama tetapi pas baton perjuangan Islam kepada orang lain. Siapa pun nak berjuang, Islam terbuka. Tapi biar kita yang kenal kitab, yang mengaji kitab siang malam pagi petang, yang mesti duduk di hadapan supaya kita membenarkan kalam Allah dan membenarkan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi. Saya nak akhiri dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita dapati dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang keadaan awal Islam dan keadaan akhir Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu fatuba lil ghuraba. Wa qila wa manil ghuraba ya Rasulullah? Al ghuraba alladhina yuhyuna sunnati min ba'di wa yu'allimunaha fi ibadatillah. Kata Nabi SAW, innal islama, sesungguhnya agama Islam ini bermula di atas muka bumi ini seperti dagang seperti biasa. Orang benci, orang tentang, orang lawan, orang fitnah, orang mati, orang apa. Itulah permulaan Islam ini. Wasayaudu fatuba lil ghuraba, dan Islam itu akan kembali di akhir zaman, iaitu kembali akan dianggap dagang balik. Orang tak suka dengan Islam di akhir zaman. Bila kita bicara, aja orang mendengar perbicaraan tentang Islam, kemenangan Islam, daulah Islamiah, kerajaan Islam, undang-undang Islam, maka orang akan ejek kita, orang akan pulau kita, bahkan orang akan anggap kita asing, ulun. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, waktu itu kamu kena ingat, kalaulah keadaan begitu Islam, umat Islam dianggap, maka mereka lah orang yang akan memiliki kegembiraan yang paling besar. Bahkan ada ulama hadis yang mensyarahkan makna tuba, mensyarahkan kepada dua maksud tuba. Kata ulama hadis, yang pertama makna tuba itu ialah satu pohon yang sangat rindang yang akan menjadi rebutan kepada penghuni syurga di dalam syurga nanti. Dan makna tuba yang kedua kata ulama hadis, maknanya ialah kegembiraan yang paling hakiki yang dijanjikan oleh Allah. Maka bergembiralah orang yang dianggap dagang kerana mereka membawa Islam yang disisih pada akhir zaman. Sahabat nak kenal ciri-ciri mereka dagang ini. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah orang-orang dagang ini wahai Rasulullah? Macam mana kami nak kenal orang-orang yang dianggap dagang di akhir zaman ini wahai Rasulullah? Maka Nabi bagi tahu, kalau kamu nak tahu, mereka adalah alladzina yuhyuna sunnati min ba'di. Mereka adalah pejuang-pejuang yang sentiasa akan menghidupkan sunnah perjuangan aku min ba'di, walaupun setelah ketiadaan. Wa yu'allimunaha fi ibadillah, dan mereka sentiasa akan mencari ruang dan peluang untuk mengajar manusia atas muka bumi ini tentang
perjuangan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.